Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini bertemu lagi kita untuk pelajaran sirah. Untuk kali pertama, tajuk pelajaran yang pertama iaitu Tahun Duka Cita. Hari ini 26 hari bulan 1 tahun 2021. Di mana mata pelajaran sirah Ustazah Nur Hazrina iaitu saya yang akan mengajar mata pelajaran sirah. Jadi untuk pengenalan permulaan untuk tajuk yang pertama iaitu Tahun Duka Cita. So permulaan ni kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan duka cita. Okay, apa yang dimaksudkan dengan duka cita? Duka cita bermaksud sedih, kesedihan, iaitu tahun Nabi Muhammad SAW berada dalam keadaan duka cita, dalam keadaan yang sedih. Okey, seterusnya kita lihat tahun duka cita. Bila berlakunya tahun duka cita? Tahun duka cita berlaku pada tahun ke-10 kerasulan. Dia berlaku pada tahun ke-10 kerasulan. Okey, kemudian kita kena tahu kenapa dinamakan tahun duka cita? Kenapa dinamakan sebagai tahun sedih pada tahun itu, pada tahun ke-10 kerasulan? Sebab apa? Pada masa tu, tahun 10 kerasulan, Nabi telah kehilangan dua orang yang paling baginda sayangi. Dua orang yang baginda amat-amat sayangi, iaitu yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia Khadijah binti Khuwailid? Iaitu isteri kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang paling baginda sayangi adalah Abu Talib bin Abdul Muttalib. Siapa dia Abu Talib? Abu Talib adalah bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, mengapa kita namakan sebagai tahun duka cita, tahun kesedihan? Kerana pada tahun tersebut Nabi kehilangan dua orang yang paling baginda sayangi, iaitu isteri baginda dan juga bapa saudara baginda. Okey, seterusnya kita lihat tahun duka cita. Tahun duka cita dalam kata nama lain, nama lain bagi tahun duka cita kita panggil sebagai Amul Huzni. Okay, saya ulang balik. Nama lain bagi tahun duka cita dia dipanggil sebagai Amul Huzni. Okey. Seterusnya kita lihat di sini. Sebab apa kita dapat lihat kenapa Nabi sangat sedih pada tahun duka cita. Dua orang yang Nabi hilang. Nabi kehilangan dua orang yang Nabi sayangi, iaitu Abu Talib, Saidina Khadijah. Sebab apa? Mereka dua orang ini paling banyak membantu Nabi, paling banyak memberi sumbangan kepada Nabi. Dalam sewaktu Nabi daripada kecil hinggalah Nabi dewasa. Okay, kita lihat satu persatu di antaranya. Yang pertama, kita lihat dulu sumbangan ataupun jasa. Apa yang telah dilakukan oleh Abu Talib bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama, sumbangan Abu Talib yang pertama, banyak membantu Nabi dalam mempertahankan baginda dalam menyebarkan agama Islam. Banyak membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Banyak mempertahankan Nabi. Kalau Nabi kena kecam sewaktu menyebarkan agama Islam, Abu Talib lah orang yang banyak mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Abu Talib jugalah yang memelihara Nabi. Sehingga dewasa. Abu Talib jugalah yang mengajar Nabi berniaga. Daripada kecil, Nabi telah mula pergi berniaga ke negeri Syam. Abu Talib lah yang mengajar Nabi berniaga. Kemudian Abu Talib lah yang menjaga Nabi daripada kecil sampailah dewasa. Kemudian yang ketiga, sumbangan Abu Talib kita dapat lihat di sini. Di mana Abu Talib jugalah yang menguruskan perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Itu sumbangan Abu Talib bin Abdul Muttalib.
Okey, seterusnya kita lihat apa dia sumbangan Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid iaitu isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama sekali kita lihat di mana Khadijah inilah tempat Nabi meluahkan perasaan. Di mana ya isteri Khadijah adalah isteri kepada Nabi Muhammad. Ya, kisah Nabi senang ke, Nabi sedih ke, Nabi gembira ke, Khadijah lah tempat Nabi meluahkan perasaan. Ya, tempat Nabi bercerita. Ya, yang kedua, Khadijah juga merupakan orang yang paling banyak membantu Nabi sewaktu ya awal perkembangan Islam. Tak kisahlah daripada segi harta benda, tenaga dan buah fikiran yang menyumbangkan idea-idea ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Khadijah juga menjadi ibu bapa kepada anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu adalah sumbangan Khadijah binti Khuwailid. Okey. Jadi kita dapat lihat di sini ya secara kesimpulannya dekat sini kita dapat lihat ya, dalam pada tahun ke-10 kerasulan terdapat beberapa peristiwa yang penting, yang berlaku. Okay, yang pertama sekali kita dapat lihat tahun duka cita. Ya, tahun ke-10 kerasulan berlakunya tahun duka cita. Yang kedua, ya, berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke Taif. Jadi untuk hari ini kita setakat ni dulu pelajaran kita untuk hari ini dan kita akan sambung lagi pada pelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.